Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-135 bersama dengan saya Umar Aziz Syukur. Allah masih lagi berikan kepada kita peluang untuk kita bernafas, untuk kita hidup di atas muka buminya dengan segala nikmat pinjaman yang dikurniakan oleh Allah. Moga-moga daripada hari ke hari diri kita semakin ingat yang kita adalah hamba-Nya sehingga akhir kita dan penghujung kita adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak ramai yang berada di dalam komen. Saya nak raikan dahulu. Iza Saleh, Azima, Nurhayati Yahya, Anita Maizan, Galid Sprit, Nazri Amri, Siha Cika, Ninda Anis, Rohida Abdul Rahman, Elvira, Hardi Suhaimi, Zimah Don, kemudian Khair Hamba, kemudian Ummi Zayhadi, Zaliha Kamaruddin, Zahara, Nurahim, Nurazia Mukhtar, Aminah Hitam, Jamaliyah Manab, Rohida Abdul Rahman, Yaya Lia, Faridah Ismail, Ana Sukaimi, Faridah Hamdan, Hashimah Osman, Saripah Salul, Arif Taib, Ida Suraya, Ruzia Ma'aruf, Merwani Ahmad, Serina Abdul Rahman, Muhammad dan juga Allahumma salli ala Muhammad, Nora Makdarus, Wan Ismail Wan, Ayahman, Laila Umar serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan moga-moga jika ada yang sakit Allah kurniakan kesembuhan, kesihatan dan afiah dengan segera. Jika ada di antara sahabat-sahabat yang mana ada sebarang masalah ataupun halangan, kesusahan, moga Allah tunjukkan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk pada bab yang baru. Moga-moga adanya manfaat daripada bab zikir pagi dan petang yang kita telah baca tempoh hari. Apa kata? Kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita telah selesai daripada muka surat 165 sehinggalah 180. Ada puluhan doa yang kita telah belajar ataupun yang kita dapat lihat amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara zikir pada waktu pagi dan juga zikir pada waktu petang. Moga-moga dan saya amat berharap ada di antara zikir-zikir ini, walaupun tak semua sahabat-sahabat dan saya kita dapat amalkan. Moga-moga kita bawakan dalam kehidupan seharian dan kita bantu sebar kongsi. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mawar Marno, Jalila Bakar, Safia Sapian, Siti Mazia, Ruby, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik kepada yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu pada kali ini Imam Nawawi membawakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membawakan bab yang ke-20. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen.
muka surat 181 bab yang ke-20. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketahuilah seluruh zikir, i'lam, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketahuilah seluruh zikir yang dibaca pada hari lain juga dibaca pada hari Jumaat. Lalu apa zikir yang kita dah belajar daripada muka surat 165, zikir pagi dan petang, juga dibaca pada hari Jumaat. Apa yang kita dah belajar pada muka surat 164 tentang zikir selepas solat subuh, juga dibaca pada hari Jumaat. Dan juga zikir-zikir yang lain. Lalu kata Imam Nawawi, zikir yang kita biasa baca pada hari-hari biasa yang kita telah belajar pada tajuk-tajuk sebelum ini, zikir yang sama itu juga perlu dibaca pada hari Jumaat. Namun timbul persoalan, adakah tak ada ekstra hanya baca zikir yang sama? Padahal hari Jumaat ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yuzdadu istihbabu kathrati dzikri fihi ala ghairih. Kata Imam Nawawi, namun adanya anjuran, adanya galakan agar diperbanyakkan berzikir, bahkan berselawat kepada baginda Nabi SAW, yang mana anjuran itu menjadi lebih kuat pada hari Jumaat berbanding dengan hari yang lain. Lalu bayangkan, kita dah nampak banyak zikir dan doa, tapi kata Imam Nawawi, hari Jumaat kena lebihkan amalan. Dan ada ekstra zikir yang kita boleh belajar daripada baginda Nabi SAW. Kenapakah hari Jumaat kena banyakkan berzikir? Kenapakah hari Jumaat kena banyakkan berdoa? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kerana ada sepotong hadis, kata Imam Nawawi, kerana dalam kitab Ibn Sunni, iaitu Amalul Yawmi wal Laylah, dibawakan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, man qala sabihata yaumil jum'ah qabla salatil ghadah, barang siapa yang mengucapkan pada pagi Jumaat sebelum solat fardu subuh. Apakah diucapkan? Istighfar yang kita pun dah hafal. Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum, ataupun Al-Hayyal Qayyuma. Kita dah sebutkan sebelum ini pada tajuk perbicaraan zikir selepas salat. Kata Imam Ibn Allan rahimahullahu ta'ala, dua-dua boleh. Al-Hayyul Qayyum pun boleh, Al-Hayyal Qayyuma pun boleh. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali kena baca pada pagi Jumaat sebelum solat fardu subuh? Thalatha marrat. Hadis riwayat Anas bin Malik sebanyak 3 kali. Apakah kelebihan orang yang membaca istighfar 3 kali sebelum solat fardu subuh, khususnya pada hari Jumaat? Sabda Nabi SAW, ghafarallahu dhunubah walau kanat mithla zabadil bahar. Kita boleh lihat terjemahan pada hujung perenggan itu. Sabda Nabi SAW, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Maka daripada riwayat ini dan juga daripada adanya waktu mustajab doa yang kita akan lihat riwayat berikutnya, maka pengajaran yang kita boleh dapat adalah hari Jumaat adanya patutnya seseorang itu menambahkan zikir, menambahkan amalan, menambahkan selawat, menambahkan doa, kerana ianya adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Sebagai contoh, Imam Nawawi bawakan satu amalan khusus yang ada dalam riwayat ini untuk pagi Jumaat. Itulah istighfar 3 kali sebelum solat fardu subuh pada hari Jumaat. Maka akan menjadi penyebab Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kata para ulama hadis, setiap kali disebutkan tentang pengampunan dosa, yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil, dan adapun dosa-dosa besar perlukan kepada taubat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa yang Imam Nawawi menyebut, dianjurkan untuk memperbanyakkan doa pada hari Jumaat. Hari Jumaat kena banyakkan doa. Kenapa?
Sebab walaupun tak disebutkan di sini, tetapi dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, sabda Nabi SAW, hadis riwayat yang ke-6400 dalam riwayat Bukhari, sabda Nabi SAW, fi yaumil jum'ah sa'ah la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khaira illa a'tah. Yang mana ringkasannya adalah sabda Nabi SAW, pada hari Jumaat ada satu ketika, ada satu waktu yang Allah sembunyikan, dan para ulama berbeza pendapat bilakah waktu itu. Tapi dalam riwayat Bukhari ini, sabda Nabi SAW, ada satu waktu yang mana tidaklah seseorang itu meminta kepada Allah sesuatu perkara yang baik, illa a'tahu, kecuali Allah akan kabul dan Allah akan kurniakan. Sebab itu kata Imam Nawawi, pada perenggan ketiga ini dianjurkan untuk memperbanyakkan doa. Dan kalaulah sahabat-sahabat masih ingat dalam pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang kita buat pada bulan Ramadan, bagaimana ada satu bab khusus yang Imam Ghazali kongsikan tentang bagaimana untuk menjalani pada hari Jumaat. Bagaimana? Kalaulah ikut pandangan Imam Ghazali, daripada pagi Jumaat sampailah pada waktu itu maghrib, kalaulah boleh jangan keluar daripada masjid pun. Sampai ke tahap itu, perlunya untuk diambil berat tentang waktu yang mustajab, tentang begitu banyak kebaikan yang Allah sembunyikan pada hari Jumaat. Maka sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Bahawa dianjurkan untuk memperbanyakkan doa pada hari Jumaat. Nak mula doa daripada bila? Adakah waktu asar sahaja? Kata Imam Ghazali, sebaik-baiknya bermula daripada terbit fajar, bermula daripada masuknya waktu subuh sehingga tenggelam matahari. Kalau boleh, doalah sepanjang-panjang hari. Daripada ketika mana masuk dia waktu subuh, banyakkan berdoa, banyakkan beramal, banyakkan buat sesuatu. Dan esok adalah hari Jumaat. Dan kalaulah boleh sampai bila? Maka pada waktu itu sampailah kepada waktu maghrib. Sampai kepada waktu maghrib. Kebanyakan daripada kita mungkin berkata, ya Allah, takkanlah tak boleh buat apa-apa. Semestinya kita boleh buat. Tetapi orang yang benar-benar contohnya berada dalam keadaan tidak ada yang boleh tolongnya kecuali Allah. Sama ada daripada sudut kewangan ataupun sama ada daripada sudut kesihatan. Kalaulah contohnya manusia itu dimaklumkan tak ada yang boleh tolongnya kecuali Allah. Lalu bila manusia dalam keadaan begitu, sebenarnya manusia bukan sekadar daripada subuh sampai maghrib. Sepanjang hari pada waktu itu dia boleh berdoa. Sepanjang hari, siang dan malam dia boleh berdoa. Siang dan malam dia boleh berdoa. Yang mana kami adik-beradik, ketika mana keluarga diuji dengan COVID, macam-macam pada waktu itu. Daripada situ baru belajar, ya Allah, sebenarnya boleh je kalaulah nak lapangkan masa. Contohnya kami berjaya buat contohnya zikir la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali dalam masa hanya beberapa ketika, dengan niat kesembuhan untuk ayah, untuk ahli keluarga yang lain. Jadi bila lihat balik, sebenarnya boleh je. Tetapi kerana kita bukan berada pada situasi yang pada waktu itu kita benar-benar memerlukan Allah, maka kadang-kadang bila tiba nak doa daripada pagi sampai maghrib, nak buat apa doa? Dah habis modal nak doa apa? Tetapi kalaulah seseorang itu dia berada pada dalam keadaan dia sangat memerlukan, terdesak, tak ada yang boleh tolong dia, tidak ada manusia yang boleh tolong dia, tak ada sesiapa yang boleh tolong dia, nescaya dia akan sanggup buat. Maka kerana ianya adalah waktu yang mustajab. Lalu kata Imam Nawawi, kalau boleh doa daripada masuk dia subuh dan juga sampailah kepada maghrib, doa, baca Quran, zikir, doa, baca Quran, zikir, solat dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, kenapa nak doa sepanjang hari Jumaat? Dengan harapan dapat kita bertemu, dapat menepati waktu yang mana dimakbulkan doa. Sebab ada banyak pandangan bilakah waktu yang dimakbulkan doa ini. Lalu Imam Nawawi bawakan contoh-contoh pandangan. Sebenarnya ada banyak pandangan.
Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis yang mana yang beliau tahu ada 11 pandangan. Bilakah waktu mustajab pada hari Jumaat? Ada 11 pandangan. Bahkan sebenarnya lebih daripada itu. Imam Nawawi bawakan sebahagian daripada pandangan ulama. Bilakah waktu mustajab itu? Maka antaranya, kata Imam Nawawi, ada banyak perbezaan pendapat mengenai waktu doa dimakbulkan pada hari Jumaat. Kata Ibn Qayyim ada 11 pandangan. Kata sebahagian ulama lebih daripada itu. Ada pendapat yang mengatakan selepas terbit fajar sehingga sebelum matahari terbit. Itu waktu mustajab, hari Jumaat. Ketika mana masuk di waktu subuh sampailah ketika mana waktu matahari terbit, itu waktu mustajab pada hari Jumaat. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan selepas matahari terbit, itu waktu mustajab. Waktu matahari terbit, waktu solat isyraq ataupun waktu solat duha, itu adalah waktu mustajab. Pendapat yang lain, yang ketiga, selepas matahari terbenam, selepas gelincir matahari. Gelincir matahari maksudnya selepas zuhur. Gelincir maksudnya zuhur. Kalau terbenam barulah selepas maghrib. Selepas gelincir matahari, iaitu selepas zuhur, itu waktu mustajab. Pendapat yang lain mengatakan selepas waktu asar. Ini yang kita biasa dengar, iaitu pandangan yang mengatakan selepas waktu asar. Dan semua ini ada dalilnya, ada riwayatnya. Contohnya adalah pandangan yang mengatakan selepas waktu asar. Ianya adalah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Ahmad, riwayat yang ke-7688. 7688 Musnad Ahmad. Yang mana daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha azza wa jal fiha khaira illa a'tahu iyyah wa hiya ba'dal asar. Yang mana dalam riwayat Musnad Ahmad ini dengan jelas menyebut waktu mustajab doa itu adalah selepas asar. Lalu ada pandangan mengatakan selepas asar. Namun apakah pandangan Imam Nawawi? Apakah tarjih Imam Nawawi? Lalu kata Imam Nawawi, nanti beliau akan bawakan. Lalu ada pandangan kata di antara subuh hingga sebelum matahari terbit. Ada kata selepas matahari terbit. Ada yang kata selepas zuhur. Ada yang kata selepas asar. Kata Imam Nawawi, okey, ada pendapat lagi mengatakan selain waktu-waktu itu. Kata Ibnul Qayyim ada 11 pendapat. Tetapi apakah pendapat Imam Nawawi sendiri? Kata Imam Nawawi, yang benar di sisi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pendapat yang benar. Sebab itu beliau berkata di sini, ada orang kat luar. Kata Imam Nawawi, was-sahih balis sawab. Apakah kata Imam Nawawi? Yang benar, bahkan yang paling benar daripada yang lain. Ini mengikut pandangan Imam Nawawi. Adalah apa yang disampaikan dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat nombor berapa? Hadis riwayat 853. Hadis riwayat 853 daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Imam Nawawi tak sebut apakah riwayat dia. Kalaulah contohnya kita lihat di sini matan dia berbunyi, Nabi SAW bersabda, hiya ma baina ay yajlisal imam ila an tuqdas salah. Yang mana sabda Nabi SAW waktu mustajab itu adalah ketika mana imam duduk di atas mimbar. Itu waktu mustajab. Sehinggalah imam selesai memberi salam dalam solat. Lalu sepanjang-panjang itu adalah waktu mustajab. Lalu Imam Nawawi memilih riwayat Imam Muslim, riwayat yang ke-853 daripada Abu Musa Al-Ash'ari, waktu mustajab doa pada hari Jumaat adalah daripada imam duduk di atas mimbar sehinggalah ketika mana imam selesai solat fardu. Maka inilah waktu-waktu mustajab. Sebab itu tajuk pada hari ini adalah pentingnya untuk berzikir, untuk memperbanyakkan doa, untuk memperbanyakkan selawat
di antara matahari terbit sehinggalah matahari terbenam, khususnya pada hari Jumaat. Kerana dalam sebuah hadis sahih yang kita baca di awal tadi, hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sebut ada satu keadaan, satu masa yang mana kalau seseorang itu berdoa, pasti Allah akan kabulkan. Kenapa? Tak ada, tak apa. Dah cakap dah? Oh, tak apa, okey. Minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu apakah ringkasan daripada bab ni yang kita belajar? Bahawa daripada hadis riwayat Bukhari yang mana Nabi SAW sebut hadis yang ke-6400, bahawa hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab. Dalam riwayat itu tak disebut bila. Sehingga ada 11 pandangan kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bilakah waktu mustajab itu. Kemudian Imam Nawawi sebutkan sebahagian waktu mustajab itu. Dan Imam Nawawi memilih pandangan waktu mustajab adalah daripada imam duduk di atas mimbar untuk khutbah Jumaat sampailah selesai memberi salam. Dan kata Imam Nawawi, afdalnya kalau mampu, contohnya orang yang cuti ataupun macam kita duduk di rumah waktu PKP MCO dan memang tak bekerja, ada sebahagian orang bekerja, maka perbanyakkanlah amalan, zikir, doa, selawat ketika mana sepanjang-panjang waktu di antara matahari terbit hinggalah matahari terbenam. Minta maaf, daripada fajar, subuh sehinggalah matahari terbenam, insya-Allah. Lalu siapa yang azam untuk amalkan? InsyaAllah saya azam untuk amalkan esok dan moga-moga kita juga boleh amalkan, insya-Allah. Seterusnya, bab yang ke-21. Adakah jelas? Bolehkah kita teruskan? Bab yang ke-21. Maka ini adalah zikir-zikir ataupun doa ketika mana matahari terbit. Pada muka surat 100, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 164, itu zikir selepas solat fardu subuh. Itu dia punya turutan waktunya adalah masuk waktu subuh. Kemudian kita ada amalan-amalan sebelum solat fardu subuh. Kita solat fardu subuh. Lalu bila selesai solat, ini dia zikir-zikir dia. Pada muka surat 164 hinggalah 165. Kemudian ada zikir-zikir yang dibaca pada waktu pagi dan petang, sama ada sebelum matahari terbit ataupun lepas matahari terbit. Maka itu yang kita dah baca 165 sehingga 180. Bab yang ke-21 adalah ketika matahari sedang naik, ketika matahari sedang terbit, sedang keluar, maka ada doa dia yang mana Nabi SAW baca. Lalu sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ahlan-ahlan kepada yang baru join, ada yang sedang masak mungkin, ada yang mana sedang membuat persiapan untuk berbuka, ada yang mana dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja. Moga Allah permudahkan segalanya. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kita sedang membicarakan zikir dan doa ketika mana matahari sedang terbit. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. Kata Imam Nawawi, dan kami telah riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Namun kita dah baca pada awal bicara pada permulaan kita Al-Azkar bahawa sebenarnya sanad sanad yang dhaif boleh dibawa pada riwayat-riwayat berkenaan tentang amalan ataupun kelebihan amalan. Sebab itu Imam Nawawi bawa. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana matahari terbit, Nabi SAW membaca doa berikut. Apakah dia? Jom kita baca sama-sama. Walaupun ianya panjang, tetapi kita baca sekali. Kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi. Adakah sahabat-sahabat ikut? Saya tak boleh dengar. Tapi saya harap sahabat-sahabat dapat ikut sama-sama membaca. Alhamdulillahilladzi jallalnal yawma afiyatah waja'a bisyamsi min matla'iha
Allahumma asbahtu ushhidu laka bima syahidta bihi li nafsik wa syahidat bihi malaikatuk wa hamalatu arshik wa jami'u khalqik annaka antallah la ilaha illa anta al-qaim bil qist la ilaha illa antal azizul hakim uktub syahadati ba'da syahadati malaikatik wa ulil ilm Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam as'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajiba lana da'watana wa an tu'tiyana raghbatana wa an tughniyana amman aghnaytahu anna min khalqik Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ishati wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Apakah terjemahan dia? Lalu kita mulakan dengan pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan, yang telah menzahirkan nikmatnya, kurnianya kepada kami pada hari ini. Dan segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan matahari daripada tempat terbitnya. Kerana akan tiba satu hari matahari tidak lagi terbit, dan itu adalah hari kiamat. Dan hari kiamat seperti mana dalam riwayat pun berlaku pada hari Jumaat. Lalu kita puji, bersyukur pada Allah yang telah menampakkan nikmat pada hari ini, yang mana telah mendatangkan matahari. Walaupun sebenarnya setiap hari matahari datang, tetapi itulah manusia, nikmat yang besar macam mana sekalipun, kalaulah dia dah biasa, maka pada waktu itu dia kurang menghargai dia. Nikmat mata, berapa besar nikmat mata? Cubalah kalaulah kita tak ada mata. Tetapi kerana kita boleh melihat, kita ambil ringan, maka kita tidak mensyukuri. Nikmat sihat, betapa bestnya sihat. Bila pada bulan lepas ataupun awal bulan 6 ini saya lihat betapa susahnya keluarga saya nak bernafas, betapa pada waktu itu mereka dimasukkan ke ICU, susah nak bernafas berhari-hari bahkan berminggu. Maka pada waktu itu, ya Allah, syukurnya dapat bernafas. Lalu manusia nikmat besar macam mana sekalipun, tetapi kerana dia dah biasa, menjadikan dia tidak menghargai. Maka sebab itu pada doa ini Nabi mengajar kita, mula-mula sekali segala puji bagi Allah yang telah menampakkan nikmat kurnianya. Kalau kita tengok perkataannya adalah afiahnya kepada kami pada hari ini. Dan segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan matahari daripada tempat terbitnya. Lalu kita menyaksikan tentang keagungan Allah, bersaksi, ya Allah, aku menempuh pagi ini sambil bersaksi dengan apa yang engkau telah bersaksi dengannya bagi dirimu, dan juga kesaksian para malaikatmu, para malaikat pemikul arasmu, bahkan seluruh makhlukmu. Lalu apakah yang Allah bersaksi? Apakah malaikat saksi? Apakah pada waktu itu seluruh makhluk dan pemikul arsy bersaksi? Itulah dia perkataan berikut, sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah selain dikau, ya Allah, yang selalu bertindak adil. Tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Engkaulah yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Lalu itu adalah kesaksian Allah,
kesaksian para malaikat, kesaksian hamalatul arash, malaikat yang memikul arash Allah, kesaksian seluruh makhluk. Apakah kesaksian semua ini? Bahawa Allah hanyalah satu-satunya yang layak disembah, yang layak dipuji, tidak ada selain daripadanya. Lalu kita pada waktu itu mengungkapkan, Ya Allah, catatkanlah kesaksianku ini selepas daripada kesaksian para malaikat-Mu dan orang-orang yang berilmu. Ya Allah, Dikaulah Zat As-Salam yang penuh dengan kesejahteraan. Wa minkas salam, daripadamu kesejahteraan dan keselamatan. Wa ilaikas salam, dan hanya kepadamu kesejahteraan dan keselamatan itu kembali. Ya Allah, aku memohon kepadamu, wahai Zat yang maha mulia, lagi maha agung, supaya Engkau makbulkan doa-doa kami, luluskan dan tunaikan kami, supaya Engkau mencukupkan kami daripada makhluk. Dan ini sangat penting. Kita minta dengan makhluk sangat senang. Ada orang dia boleh minta dengan makhluk berjam-jam, merayu, tolonglah Tuan, tolonglah. Dia boleh merayu dengan makhluk berjam-jam. Ada orang dia boleh merayu dengan makhluk pada waktu itu seharian suntuk. Ada orang yang mana dia boleh merayu dengan makhluk berhari-hari. Contohnya orang yang dia nak dapatkan projek ataupun dia nak dapatkan pinjaman, dia nak mendapatkan bantuan. Bagaimana pada waktu itu dia merayu dengan makhluk, dia menjaga perasaan makhluk. Lalu pada doa ini kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, wa antughniyana amman aghnaitahu anna min khalqi. Ya Allah, cukupkanlah kami daripada makhluk-makhluk-Mu sebagaimana Engkau cukupkan dia daripada kami. Ya Allah, jangan jadikan kami mengharap makhluk, kerana mengharap makhluk pasti kecewa. Mengharapkan pada Allah pasti akan tenang hati dan jiwa. Lalu doa ni sangat penting. Kadang-kala kita sanggup buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah semata-mata nak menggembirakan hati makhluk, hati manusia, hati orang tertentu yang pada waktu itu kerana kita inginkan sesuatu pertolongan daripadanya. Kenapa kita tidak minta dengan Allah? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita lihat, kita minta, Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pembimbing urusanku. Kerana bila agama kita elok, maka agama boleh bimbing kita ke arah urusan-urusan kita. Ya Allah, perbaikilah juga duniaku, kerana di dunia inilah aku hidup. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, kerana di akhiratlah tempat kembaliku. Maka inilah doa yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana matahari terbit. Moga-moga adanya manfaat pada pertemuan pada petang ini. Harapnya insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz jika berkelapangan. Insya-Allah seperti yang dimaklumkan, bermula esok kita akan cuba ubah waktu hayati Quran kita kepada 8.30. Sebab jam 8 saya tak sempat kerana nak siapkan anak-anak saya, nak uruskan anak-anak, maka jam 8 tak sempat. Kita cuba 8.30 supaya kita boleh teruskan hayati Quran kita. Dan insya-Allah bermula Rabu minggu depan, lebih kurang 23 tak silap, lebih kurang 23 hari Rabu kita akan mulakan, ataupun kalau kita dapat hari Selasa 22 kita akan mulakan pembacaan sirah di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Tak ada kat Facebook. Sebab kalaulah Telegram channel dia hanya dengar suara. Lalu saya boleh berkongsi dekat kerusi ataupun dekat atas katil ataupun sambil, contohnya kalau berada di luar rumah. Lalu kita akan mulakan perkongsian sirah. Kita tengok bagaimana kita boleh kongsikan berapa lama insya-Allah. Lalu kita akan kongsikan perkongsian sirah pada Telegram channel pada 11 malam insya-Allah. Waktunya kita akan war-warkan bila posternya siap. Lalu mohon jasabik sahabat-sahabat untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Dan kemudian insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hazri Hashim pada pengajian daurah khas berkenaan tentang ibadah kurban
lalu kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim, nanti kita akan war-warkan tarikh tutup pembelian kitab Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim adalah sebelum 2 Julai. Supaya Al-Fadhil Ustaz Azri Hashim, kerana Al-Fadhil Ustaz Azri Hashim dia cetak kitab dia sendiri. Lalu sebenarnya ini juga adalah kita boleh bantu Al-Fadhil Ustaz. Lalu beliau cetak kitab beliau sendiri. Sebelum ini banyak kali beliau gunakan duit, kemudian pada waktu itu tidak ada pembelian. Lalu sebab itu beliau cetak kitab beliau sendiri, dan tarikh tutup 2 Julai saya akan sharekan juga poster tersebut. Lalu kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab korban yang telah ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Hazri yang beliau sendiri akan ajar pada 18 hari bulan 7 hari Ahad, maka boleh membuat pembelian tersebut sebelum daripada 2 Julai insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran insya-Allah. Jangan lupa pada malam ini mulakan memperbanyakkan selawat, bacaan-bacaan yang kita telah belajar. Moga-moga hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Walaupun kebanyakan daripada kita tak dapat nak pergi solat di masjid, terutamanya di Selangor, namun jangan pula kita lupa ianya adalah hari yang mulia, penghulu segala hari. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka kepada semua yang berpuasa. Jumpa lagi.